dikenalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi ucapan sebelumnya selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 dan membentuk kerajaan baharu pada Ogos yang lepas. Perkataan keluarga itu adalah konsep yang mudah difahami dan mempunyai makna yang amat dekat dengan setiap individu atau keluarga yang menjadi asas paling penting dalam membina sebuah masyarakat. Selain itu, konsep ini juga adalah salah satu cara bagi mendapatkan kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat agar sebuah keluarga yang utuh, tidak mengira agama, bangsa dan kaum dapat dicapai. Dan akhir sekali, konsep keluarga Malaysia ini juga menggariskan 3 teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Tujuan utama konsep keluarga Malaysia dikenalkan ialah untuk membentuk sebuah rakyat Malaysia yang menitik beratkan nilai-nilai murni dalam hati mereka. Dengan berbuat demikian, negara kita dapat mencapai kemajuan dalam jangka masa yang lama dan panjang. Apabila konsep keluarga Malaysia dipraktikkan dalam kalangan rakyat Malaysia, kita dapat menerima kelemahan dan kelebihan antara satu sama lain serta menerapkan nilai-nilai dan ciri-ciri keluarga Malaysia dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, seluruh rakyat Malaysia dapat disatupadukan dan dapat merapatkan jurang ekonomi yang akan membolehkan negara Malaysia maju ke hadapan. Seterusnya, metodologi. Bagi sumber prima, kami menggunakan Google Form untuk mengumpulkan pendapat responden terhadap konsep keluarga Malaysia. Ramai responden berpendapat bahawa konsep ini dapat mengukuhkan perpaduan rakyat kerana dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Seterusnya, dapat mewujudkan keutuhan negara. Selain itu, konsep ini juga dapat meringankan beban masyarakat terutamanya golongan B40 serta mahasiswa-mahasiswa yang berkeperluan. Bagi faktor yang mencetuskan konsep keluarga Malaysia, pilihan yang diberikan dalam Google Form adalah perkongsian budaya antarabangsa, perbezaan fahaman politik, serta perbezaan jurang ekonomi antar kaum. Paling ramai responden berpendapat bahawa faktornya adalah perkongsian budaya dan antarabangsa. Hal ini disebabkan kerana perkataan keluarga melambangkan perpaduan. Rakyat Malaysia haruslah saling memahami dan menghormati budaya antarabangsa antara satu sama lain. Dengan ini, persefahaman antara kaum dapat diwujudkan dan semangat kecintaan sesama keluarga Malaysia dapat dipupuk. Seterusnya, bagi langkah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan keluarga Malaysia, pilihan yang diberikan dalam soal selidik, termasuk melalui pendidikan, melalui media sosial, memperkenalkan dasar-dasar kerajaan, melalui kerjasama agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan NGO, serta melalui sukan. Langkah yang paling ramai responden ini adalah kerajaan haruslah mengambil langkah melalui pendidikan. Hal ini terjadi kerana penerapan sewaktu di sekolah adalah berkesan. Perpaduan rakyat dapat dikukuhkan melalui pendidikan asuhan sejak kecil. Nilai-nilai keluarga Malaysia dapat diamalkan oleh para pelajar. Kesannya, kesedaran konsep keluarga Malaysia dapat diperkenalkan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai langkah-langkah dalam meningkatkan perpaduan program keluarga Malaysia, iaitu yang pertama, melalui bidang pendidikan. Dalam kurikulum kebangsaan, di sekolah, pelajar diajar mata pelajaran pendidikan sivik di mana dalam subjek ini, pelajar akan dapat diperkukuhkan dengan semangat cintakan negara dan pentingnya mengamalkan sikap toleransi dalam hidup serta pentingnya perpaduan dalam kehidupan keluarga Malaysia. Selain itu, amalan berkomunikasi secara berkesan juga amat diperlukan bagi mewujudkan satu kehidupan yang harmoni dan iklim persekitaran yang dapat membantu meningkatkan perpaduan dalam keluarga Malaysia. Jadi, mempelajari mata pelajaran pendidikan sivik ini amatlah bertepatan dengan usaha kerajaan dalam meningkatkan perpaduan keluarga Malaysia. Samping itu, agensi kerajaan perlulah menjalinkan kerjasama dengan organisasi bukan kerajaan NGO dengan mengadakan pelbagai program seperti majlis rumah terbuka, aktiviti kemasyarakatan dan program inspirasi keluarga Malaysia. Dengan adanya program seperti ini, perpaduan rakyat Malaysia dapat ditingkatkan di seluruh negara. Sebagai contoh, program 100 Hari Inspirasi Keluarga Malaysia
yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada 9 Disember hingga 11 Disember baru-baru ini telah berjaya menarik minat rakyat Malaysia untuk datang berkunjung. Program ini juga turut disertai oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan mengadakan pelbagai aktiviti seperti permainan, persembahan kebudayaan dan sedikit aktiviti yang menarik bagi memeriahkan acara tersebut. Sehubungan dengan itu, pengunjung yang datang berkunjung dapat mengenali dan mempelajari budaya kaum lain. Sehubungan dengan itu, laman-laman akhbar seperti Berita Harian, Isra Awani, Metro dan lain-lain perlulah diperluas dengan memaparkan berita-berita dan dokumentari program-program keluarga Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana pembaca dan penonton dapat berkongsi pandangan dan pendapat mereka di dalam media sosial. Langkah seterusnya, pihak kerajaan perlulah memperkenalkan dan memperkasakan dasar keluarga Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana dasar ini dapat dijadikan teras dan hala tuju kerajaan pada masa hadapan dalam menjayakan konsep keluarga Malaysia. Sebagai contoh, dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang diperkenalkan pada tahun 2019 yang lalu dapat dijadikan rujukan kepada kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana dasar ini mengandungi hak sama rata kepada semua rakyat dari segi ekonomi dan menjamin kestabilan politik. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia tidak akan tercicir dan ketinggalan dari segi arus pembangunan negara. Di samping itu, Kementerian Perpaduan Negara perlu memperkenalkan dasar perpaduan negara bagi meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Faktor-faktor kepentingan konsep keluarga Malaysia ada 4. Yang pertama ialah mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Jurang ekonomi ialah keadaan di mana isu kemiskinan antara kaum adalah sangat ketara. Sebagai contoh, pada tahun 1970, kaum Melayu lebih mengkhusus kepada aktiviti pertanian, manakala kaum India lebih kepada aktiviti getah dan kaum Cina mengkhusus kepada aktiviti perlombongan yang menyebabkan taraf kemiskinan kaum Melayu lebih rendah berbanding kaum lain. Hal ini disebabkan oleh perbezaan taraf pendidikan, kawasan iaitu di bandar dan luar bandar serta perbezaan kumpulan pendapatan. Apabila konsep keluarga Malaysia diaplikasikan, ini akan menyebabkan semua aktiviti dapat dijalankan dengan bebas untuk menjana pendapatan dan jurang ekonomi dapat diperbaiki. Di samping itu, ini akan mengelakkan individu yang kaya akan terus kaya dan individu yang miskin akan semakin miskin. Oleh itu, ini akan menyebabkan pengangguran berkurang, berlakunya guna tenaga penuh, pendapatan benar individu meningkat, kuasa beli pengguna meningkat, kadar kemiskinan berkurangan dan taraf hidup pengguna semakin meningkat. Oleh itu, keluarga Malaysia amatlah penting diamalkan kerana ianya merupakan aspek yang penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat pada masa akan datang. Yang kedua ialah menjamin kedaulatan negara. Kedaulatan negara ialah perkara asas yang diperlukan untuk memastikan sesebuah negara aman dan damai. Kedaulatan merupakan aset penting untuk memastikan kemerdekaan negara dapat dipertahankan daripada dijajah semula oleh penjajah. Apabila konsep keluarga Malaysia diperkenalkan, ini akan memupuk perpaduan antara penduduk berbilang kaum di samping mengekalkan keharmonian negara. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi dalam diri mampu hidup dalam keadaan yang selesa serta hormat menghormati antara satu sama lain tanpa membangkitkan isu sensitif perkauman yang boleh menyebabkan tercetusnya pertelingkahan dan perselisihan faham yang akan mendorong berlakunya rusuhan kaum. Kita juga perlu sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain tanpa perlu mengira bangsa atau agama. Di samping itu, kita juga tidak berhak untuk mengkritik atau mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain agar perpaduan nasional dapat dilahirkan. Oleh itu, keselamatan negara akan dapat dikekalkan di samping meningkatkan martabat serta reputasi negara. Faktor yang seterusnya ialah memupuk semangat patriotik. Apabila rakyat Malaysia memupuk semangat patriotik, ia akan menjadi pemangkin kepada kemajuan negara. Hal ini disebabkan rakyat Malaysia akan bekerja bersungguh-sungguh dan menyumbang tenaga mereka ke atas pembangunan negara. Faktor ini juga dapat menggalakkan perpaduan negara. Hal ini disebabkan patriotisme
dapat membentuk satu kumpulan yang lebih mementingkan kepentingan negara berbanding dengan kepentingan mereka diri sendiri. Ia juga dapat mewujudkan hubungan harmoni antara kaum yang berbeza. Dan satu lagi kepentingan faktor ini ialah menjadi contoh kepada generasi muda. Terdapat banyak generasi muda masih tidak memahami patriotisme, terutamanya generasi muda yang lahir selepas kemerdekaan. Maka, program menyemarakkan semangat patriotik seperti sambutan Hari Kemerdekaan pastinya dapat mengedarkan generasi muda. Oleh itu, generasi muda tidak akan terlibat dalam gejala sosial yang akan menjejaskan nama mereka dan juga negara. Faktor yang terakhir ialah menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, kadar kemiskinan akan menurun. Kesannya wujud peluang pekerjaan. Dengan ini, kadar pengangguran telah menurun, maka guna tenaga meningkat dan pendapatan juga meningkat. Peningkatan pendapatan bermakna taraf hidup masyarakat telah bertambah baik. Oleh itu, taraf hidup rakyat Malaysia telah meningkat. Apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian konsep program Malaysia ini adalah pihak kerajaan ingin menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di Malaysia seperti merapatkan jurang ekonomi antara kaum, menjamin kedaulatan negara, memupuk semangat patriotik serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Selain itu, melalui konsep program Malaysia juga, pihak kerajaan dapat meningkatkan perpaduan melalui pendidikan, kerjasama agensi kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan, melalui media sosial, sukan serta memperkenalkan dasar-dasar kerajaan. Pengajaran yang dapat kami sampaikan melalui konsep program Malaysia ini adalah kita dapat memupuk semangat patriotik dalam diri kita dengan melahirkan rasa cinta akan negara serta bekerja keras untuk memajukan negara Malaysia. Selain itu, kita juga dapat memupuk semangat perpaduan di antara masyarakat berbilang kaum supaya negara Malaysia kekal aman dan harmoni tanpa perselisihan fahaman antara satu sama lain. Harapan saya terhadap konsep program Malaysia ini adalah saya berharap agar pihak kerajaan sudi untuk memberikan perhatian mereka sepenuhnya serta bekerja bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu-isu yang terdapat di Malaysia. Harapan saya terhadap konsep keluarga Malaysia ialah semua rakyat Malaysia boleh bersama-sama membangunkan konsep keluarga Malaysia agar kita dapat dalam kehidupan yang aman dan damai. Saya berharap agar seluruh rakyat Malaysia menjiwai tema keluarga Malaysia yang dimunculkan oleh Perdana Menteri kita supaya Malaysia menjadi negara yang lebih maju ke hadapan. Harapan saya ialah saya berharap agar konsep keluarga Malaysia dapat dilaksanakan dengan jayanya oleh seluruh rakyat Malaysia dan diterima sepenuhnya oleh seluruh penduduk tanpa mengira perbezaan pangkat, agama serta bangsa bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada masa akan datang. Saya berharap konsep keluarga Malaysia dapat diamalkan oleh semua rakyat Malaysia supaya rakyat bersatu padu. Mufakat membawa berkat untuk menjadikan Malaysia sebuah keluarga yang maju. Perpaduan rakyat adalah amat penting. Harapan saya dalam meningkatkan perpaduan program keluarga Malaysia ini adalah saya berharap aspirasi keluarga Malaysia yang diwar-warkan ini dapat dicapai dan direalisasikan dengan jayanya oleh semua lapisan masyarakat. Saya berharap rakyat Malaysia dapat hidup bersatu padu dan hidup aman dan harmoni di bawah konsep keluarga Malaysia. Selain itu, saya juga berharap konsep keluarga Malaysia dapat dijayakan dan bukan sahaja angan-angan dan omongan kosong kerajaan.